Berita Al-Hijrah 12 Rabiul Awal 29 Oktober, ahli politik perlu contohi Rasulullah. Juga isu hina Nabi, dunia Islam perlu bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mahu akhlak mulia dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyatu padukan umat dijadikan contoh oleh ahli politik. Titah baginda ahli politik perlu bersatu dan berusaha mencari jalan penyelesaian terbaik demi memastikan rakyat terus hidup aman damai, makmur dan harmoni. Dalam perutusan sempena sambutan Maulidur Rasul 1442 Hijrah yang dimuat naik di laman Facebook Selangor Royal Office hari ini, baginda bertitah rakyat sedang berhadapan dengan kemelut ekonomi yang merudum akibat wabak COVID-19. Justru perpaduan, kestabilan dan kesejahteraan amat penting untuk meneruskan agenda pembangunan, membina kekuatan dan mendaulatkan negara. Titah baginda Nabi Muhammad SAW adalah khalifah kepada sekalian umat yang mengajar manusia mengenai persaudaraan, akhlak mulia serta erti kehidupan sebenarnya. Oleh itu, sempena sambutan Maulidur Rasul kali ini, baginda menyeru umat Islam supaya terus menghayati dan menghidupkan dua peninggalan Rasulullah SAW iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian. Negara-negara Islam di dunia perlu bertindak secara bersama dalam membidas tindakan Perdana Menteri Perancis Emmanuel Macron yang menghina kesucian agama Islam. Pakar geostrategis Azmi Hassan berkata ini kerana tiada kesepaduan dalam gerakan yang telah dimulakan oleh sebahagian negara Islam dalam membantah penghinaan tersebut. Ya, betul sekali. Bantahan terhadap Perancis, tindak tanduk Macron umpamanya di kalangan negara Islam berlaku secara ad hoc, iaitu tiada gabungan. Ianya dimulakan oleh Turki, kemudian diikuti oleh beberapa negara Arab. Dan ini dikatakan bahawa tiada kesepaduan. Sebab itu saya melihat negara Barat, Macron juga melihat tekanan yang diterima adalah tak seberapa. Jadi sepatutnya negara Islam, umpamanya melalui OIC, umpamanya mengadakan satu persetujuan secara kolektif bahawa bantahan sepatutnya datang daripada OIC. Tegasnya, isyarat jelas perlu diberikan oleh seluruh umat Islam kepada Perancis supaya berhenti mencetuskan provokasi melampau yang telah berlarutan sejak sekian lama. Tambahnya lagi, bagi menunjukkan solidariti terhadap agama Islam, tindakan boikot adalah perlu supaya Perancis mengambil iktibar daripada kesilapannya. Jadi paling tidak kita boleh melakukan bahawa kemungkinan memboikot barangan Perancis umpamanya. Ini perlu dilakukan. Memangnya dalam kes memboikot ini dikatakan akan memberi timbal balas. Kita juga akan menerima kesannya. Tapi isunya adalah isyarat perlu diberikan kepada mereka. Kerana perkara ini telah berlarutan buat sekian lama. Jikalau kita tak bertindak, jikalau masyarakat di Malaysia tidak bertindak, jikalau masyarakat Islam seluruh dunia tak bertindak, mereka akan berterusan tidak menghiraukan isu penghinaan ini. Jadi menurutnya lagi, tindakan segera perlu diambil oleh Macron dan pemimpin Barat supaya polemik ini tidak berpanjangan sehingga meningkatkan ketegangan antara negara Islam dan Barat. Dalam pada itu, Johor sudah menyiapkan surat bantahan untuk dihantar kepada Kedutaan Perancis di Kuala Lumpur sebagai tanda bantahan kerajaan dan umat Islam di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tosrin Jarvanti berkata, surat bantahan itu akan diserahkan pada Isnin depan. Katanya kerajaan Johor menentang sekeras-kerasnya tindakan penghinaan terhadap Rasulullah itu. Saya cuma mengharapkan supaya umat Islam supaya bersabar, tidak mengambil tindakan yang terburu-buru yang di luar batasan jangkauan kita sebagai umat Islam di negeri Johor ini. Batas-batas ini perlu dikawal, jangan sampai ada yang menimbulkan emosi yang boleh menimbulkan sangkaan buruk dan keadaan-keadaan yang di luar jangkaan. Kerajaan Perancis baru-baru ini mempertahankan penerbitan semula karikatur yang menghina Nabi Muhammad atas alasan hak kebebasan bersuara. Tindakan itu menimbulkan kemarahan umat Islam seluruh dunia.
Dalam pada itu, Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad berkata umat Islam seharusnya sabar dalam menghadapi situasi yang boleh menimbulkan permusuhan antara perbuatan provokatif pihak tidak bertanggungjawab. Bagaimanapun, sekiranya situasi bertambah genting, tindakan memboikot produk adalah langkah terbaik bagi memberi mesej bahawa umat Islam serius menentang pihak yang berani menghina agama suci itu. Sejauh mana sama kita nak melakukan pemulawan perniagaan orang lain, itu berpulanglah kepada keadaannya, sama ada itu boleh mendatangkan kesan ataupun tidak. Kadang-kadang apa yang kita lakukannya hanya untuk menunjukkan kemarahan kita saja, tetapi tidak memberikan kesan yang jelas. Datuk Muhammad Yusof berkata demikian selepas merasmikan premis Misa Frozen di Seremban 2, Negeri Sembilan tengah hari tadi. Beliau mengulas mengenai reaksi beberapa pihak, terutama pertubuhan bukan kerajaan NGO di negara ini yang menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap kenyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron atas sokongannya terhadap provokasi sebuah majalah berhaluan kiri Charlie Hebdo yang menghina Rasulullah SAW. Menurut Datuk Muhammad Yusof, umat Islam perlu tegas dalam mempertahankan kesucian agama agar tidak tercemar daripada tohmahan dan cacian. Katanya perbuatan menghina Islam dengan menyiarkan karikatur Nabi Muhammad SAW bukan perkara baharu, malah Islam seringkali menjadi mangsa oleh mereka yang hanya berselindung di sebalik alasan hak kebebasan bersuara. Program Hijrah Berselawat yang disiarkan TV Al-Hijrah malam semalam mengingatkan seluruh umat Islam kepada kepribadian serta pengorbanan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ia menarik perhatian pelbagai peringkat umur dengan golongan belia mendominasi tontonan sekaligus selari dengan sasaran dan matlamat dakwah stesen berkenaan. Maklumat awal daripada Facebook menunjukkan rata-rata penonton yang menyaksikan Hijrah Berselawat menerusi FB Live adalah kategori 25 hingga 34 tahun. Sambutan luar biasa program keagamaan seumpama ini diterjemah apabila data awal Facebook menunjukkan ia berjaya mencatat capaian tontonan 1.2 juta orang dengan lebih 27,000 perkongsian di Facebook. Berdasarkan komen dan reaksi yang diterima, rata-rata penonton tersentuh dengan tausiah disampaikan pendakwah Ustaz Don Daniel Don Biyajid yang menceritakan sirah dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika Siti Khadijah berada di hujung hayatnya, ini antara perkara yang paling besar yang berlaku dalam hidup Nabi sehinggakan tahun itu dinamakan tahun duka cita. Lebih terkesan apabila ia diselangi dengan alunan zikir, puji-pujian dan selawat yang dihidangkan artis popular tanah air antaranya Intim, Lah Ahmad, Naim Daniel, Al-Maulid dan Zain. Uniknya TV Al-Hijrah turut mengajak penonton di rumah untuk merasai suasana di studio menerusi aplikasi Zoom. Hijrah Berselawat yang dibawakan khas oleh jenama pakaian milik Bumiputera terkemuka Jekyll akan diulang siar di TV Al-Hijrah pada 1 November ini jam 9.30 malam. Sempena kempen Maulidur Rasul, TV Al-Hijrah menaikkan pelbagai lagi pengisian menarik antaranya Assalamualaikum khas Maulidur Rasul, Sentuhan Kalbu bersama Habib Ali, E-Counter Netizen bersama Syamsul Debat musim ketiga, Bioskop Hijrah, Latitude 6 dan My Hashtag Quran Time Special. Ku kucup tanganmu. Berehat sebentar, sekembali nanti kereta api KTM tergelincir. Masih bersama berita Al-Hijrah, sebuah kereta api dengan 10 penumpang tergelincir berhampiran stesen Genuang Segamat awal pagi tadi dan semua penumpang serta kaki tangan train selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan dalam insiden jam 2.40 pagi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Datuk Insinyur Kamarul Zaman Zainal berkata, train itu sedang dalam perjalanan dari stesen Gemas ke stesen Johor Bahru Central sebelum tergelincir di kilometer 595, kira-kira 5 km sebelum stesen tersebut. Kegelinciran bagaimanapun hanya melibatkan 2 gerabak dan 1 lokomotif.
Landasan utama masih boleh digunakan serta tidak menghalang perkhidmatan tren lain. Bagaimanapun, sedikit kelewatan dijangka akan berlaku di sektor selatan antara Gemas dan Johor Bahru. Ini kerana semua tren yang melalui kawasan kejadian telah diarahkan untuk memperlahankan kelajuan. Pihak KTMB memohon maaf kepada para penumpang yang terlibat dalam kejadian itu. Kenderaan alternatif telah disediakan bagi membolehkan semua penumpang meneruskan perjalanan ke stesen Johor Bahru Central. Usaha baik polis sedang giat dijalankan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Seorang lelaki warga Emas dikuatiri lemas ketika mandi di sebatang sungai dekat Gua Ikan, kaki bukit dekat Padang Besar pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi itu, mangsa Li Ah Kau, 71 tahun, disedari keluar dari rumahnya oleh ahli keluarga selepas motosikal miliknya tiada di rumah. Anak mangsa Li Minghui, 48 tahun, berkata bapanya itu disedari ke Sungai Terbabit selepas dia keluar mencarinya di sekitar pekan kaki bukit dan rumah kenalan bapanya. Dia memaklumkan sebab tiba di kawasan sungai, dia terlihat motosikal bapanya yang diletakkan di tepi sungai bersama pakaiannya. Sementara itu, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perlis, PJB Muhammad Firdaus Yusof memaklumkan operasi pencarian mangsa disambung semula jam 8 pagi tadi selepas terpaksa dihentikan jam 7 malam semalam. Katanya kawasan sungai tidak besar, namun cabaran arus yang deras agak menyukarkan misi menyelamat. Lebih kurang 10 meter kali 10 meter luas kawasan pencarian kita, dan dijangka di sini ada 2 tempat, di bahagian hadapan gua dan juga di dalam gua. Di dalam gua tu katanya 1 kali ganda lah, mungkin lebih kurang dalam 20 meter kali 20 meter keluasan. Seramai 20 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Padang Besar dan Balai Bomba dan Penyelamat Kangar terlibat dalam misi pencarian mangsa. Negeri Sabah kekal menjadi penyumbang terbesar kepada kes baru COVID-19 dengan 352 kes direkodkan pada hari ini, dan ia diikuti Lembah Kelang yang merekodkan 159 kes dan 36 kes dari kluster penjara. Secara keseluruhan, 649 kes baharu dilapor hari ini, termasuk kes-kes dari kluster baharu yang dikesan. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes adalah sebanyak 30,090 kes dan 10,087 daripadanya adalah kes aktif. Sementara itu, Selangor merekodkan 132 kes, Negeri Sembilan 43 kes, Kedah 37 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 21 kes. 5 lagi kluster baharu dikesan, iaitu kluster Sakti dan kluster Tugusan di Sabah, kluster Bahmidan dan kluster Taman Laut di Selangor serta kluster Taman Bunga di Negeri Sembilan. Tiada pertambahan angka kematian dan ia kekal sebanyak 246 kes. Kerajaan Negeri Selangor akan mengagihkan bantuan kebajikan bersasar kepada penduduk yang terjejas di Plaza Hentian Kajang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Hulu Langat, Najimuddin Jemain, berkata penduduk berkenaan akan menerima bantuan dalam bentuk food basket. Bantuan akan diselaraskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD. Selain itu, pengumpulan barang oleh pemimpin tempatan dan badan bukan kerajaan NGO juga akan diselaras melalui JPBD dan dibantu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan sekiranya ada pihak-pihak yang berminat untuk menyampaikan sumbangan daripada sama ada NGO atau badan bukan kerajaan maupun pemimpin tempatan. Aktiviti pengumpulan dan juga pengagihan ini akan diselaraskan di peringkat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan akan disalurkan kepada pihak-pihak yang terdapat di dalam kawasan PKPD. Seramai 215 anggota keselamatan dan kesihatan bertugas sepanjang pelaksanaan PKPD di Plaza Hentian Kajang ini. Selain memastikan penduduk mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan sepanjang PKPD, petugas kesihatan juga menjalankan saringan COVID-19 kepada penghuni kawasan berkenaan. Seperti SOP PKPD sebelum ini, tiada pergerakan keluar masuk dibenarkan ke kawasan ini kecuali mendapat kebenaran polis bagi urusan kecemasan.
Seramai 7,500 penduduk berada di sekitar Plaza Hentian Kajang yang dikenakan PKPD sehingga 10 November depan. Pandemik COVID-19 yang melanda ketika ini memberi kesan kepada banyak pihak, terutama penduduk luar bandar yang bergantung kepada pendapatan harian. Dan prihatin dengan masalah tersebut, Kerajaan Negeri Perak dengan inisiatif Parlimen Bukit Gantang mengadakan program jualan bantu rakyat. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, inisiatif tersebut yang menggunakan kaedah kedai runcit bergerak menjual barangan keperluan asas pada harga borong dengan potongan 30%. Macam mana dalam suasana PKP yang berlanjutan ini, keadaan ekonomi tak berapa memberangsangkan, perniagaan menguncuk. Jadi disebabkan orang tak berani nak keluar dan peraturan tidak membenarkan kita keluar. Jadi mereka akan berhadapan dengan masalah kekurangan pendapatan. Jadi saya memberikan inisiatif dengan memberikan 30% diskaun. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas program jualan bantu rakyat di Kamunting hari ini. Ujar Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, program jualan bantu rakyat tersebut telah bermula sejak 10 tahun lalu, namun lebih aktif apabila COVID-19 melanda bagi membantu golongan yang memerlukan. Sementara itu, bagi pembeli yang ditemui, mereka berpuas hati kerana harga barangan yang dijual kedai runcit bergerak terbabit, murah dan berkualiti. Nampak minyak masak ni murah lah daripada kat kedai. Macam kat kedai 20 lebih kan. Kat sini baru harga dalam RM15 boleh lah. Beza lah. Beza banyak lah. Saya selalu beli dekat pasar raya. Selalunya kalau macam asal Jawa ni banyak kadang dapat yang tak berapa cantik lah. Yang Datuk punya ni cantik Kedai lah. runcit bergerak tersebut akan ke 6 lokasi berlainan setiap bulan bagi membolehkan penduduk luar bandar membeli keperluan pada harga lebih rendah. Pada program tersebut, ikan pelaling percuma sebanyak 1 tan turut diagihkan yang mampu memanfaatkan 500 isi rumah. Lebih 30 penduduk di kampung Kubang Badak, Kuala Nerus, Terengganu hidup dalam kesulitan apabila longkang di kampung mereka tersumbat mengakibatkan banjir kilat. Mereka juga terpaksa menghidu bau busuk dari longkang itu kerana airnya tidak boleh mengalir ke longkang besar sejak 2 bulan lalu. Menurut penduduk, masalah ini bermula selepas kerja pendambakan tanah dilakukan berhampiran longkang sepanjang 400 meter itu. Timbunan tanah tersebut menyebabkan laluan air longkang itu tertutup dan tidak dapat disalirkan ke longkang utama berhampiran. Macam Mak Cik ni dari rokan kat rumah tu dia mengalir sini. Bila air rokan ni penuh, jadi air rokan Mak Cik tu tak mengalir, penuh jadi. Tu masalahnya, malu kat orang sekarang kan baru busuk ke. Kalau hujan? Kalau hujan lah tu, kalau mesti hujan lah. 4-5 buah rumah juga yang terlibat. Air boleh mencecah para betis lah. Jadi jalan ni pun dah dinaiki air. Tambah mereka lagi jika isu ini masih berlarutan sehingga musim tengkujuh, dibimbangi rumah penduduk akan dilanda banjir. Sementara itu, bagi pemilik bengkel cat kenderaan Muhammad Azizul Hakim Ismail, dia pernah kerugian lebih RM3,000 kerana mesin dan cat rosak kerana banjir kilat. Banjir dijangka lebih teruk pada musim monsun kerana hujan yang turun tanpa henti menyebabkan bengkelnya digenangi air. Habis-habis ke, kadang tu tak boleh nak kerja musim hujan sebab air, naik air. Memang banyak rugi. Ada barang pun ada osok. Gitu lah. Jadi harapan kita ke mana? Harapan kalau boleh secepat mungkin lah, sebab ni musim hujan. Gitu. Menurutnya, aduan juga telah dibuat namun belum mendapat maklum balas. Mereka berharap pihak yang bertanggungjawab dapat membina laluan baru longkang yang telah tertimbus untuk disalirkan ke longkang utama. Johor menjadi negeri pertama yang akan mewujudkan Jabatan Brigad Ahli Sunnah Wal Jamaah ASWJ. Ia bertujuan memperkukuhkan fahaman itu kepada umat Islam sekaligus menangkis fahaman sesat dan menyeleweng. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tosrin Jarvanti berkata, inisiatif di bawah sediaan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ itu dijangka diperkenalkan pada awal tahun depan. Brigade Ahli Sunnah Wal Jamaah ini adalah sebuah satu brigade yang sukarelawan yang akan kita ambil daripada para belia
yang berumur daripada 18 tahun hingga 35 tahun. Peringkat awal kita akan ambil 200 orang. Ianya akan kita berikan latihan dakwah dan sebagainya untuk menjadi penceramah-penceramah khusus bagi menerangkan tentang pegangan fahaman Ahli Sunnah wal Jemaah. Beliau berkata demikian selepas sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Johor yang disempurnakan oleh Menteri Besar Johor Dato' Hasni Muhammad di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Jelas Tosrin, permohonan itu terbuka kepada lelaki dan perempuan. Katanya mereka yang dipanggil temuduga perlu mempunyai asas agama dan sekurang-kurangnya sijil darjah khas. Kerajaan Johor memandang serius dan memantau kewujudan pusat-pusat penyebaran fahaman sesat di Johor walaupun ancamannya masih terkawal. Lihat seketika, sebentar lagi Vietnam di badai taufan. Hampir 300,000 unit Maya Baby Cream telah terjual sejak produk penjagaan bayi itu dipasarkan. Produk yang mendapat kelulusan halal JAKIM itu turut memenangi pingat gangsa pertandingan penyelidikan Inatex anjuran UTM Skudai. Menurut pengasas Maya Baby Rainy Ismailia Edi, rangkaian produk Maya Baby dirumus daripada bahan-bahan yang premium dan baik untuk bayi. Ia dicipta khas sebagai produk mesra bayi baru lahir kerana menggunakan bahan-bahan semula jadi yang lembut pada kulit bayi. Maya Baby Cream ni sangat bagus digunakan oleh baby yang baru lahir sehingga umur 2 tahun. Kenapa? Sebab baby yang baru lahir sehingga umur 2 tahun ni sangat sensitif kan, jadi dia perlukan penjagaan yang sangat teliti. Tambah beliau, My Baby Cream juga menitik beratkan keselesaan bayi dengan tekstur yang tidak melekit, tidak panas, mudah meresap dan mudah dibilas. Kita adalah produk semula jadi dan kita juga ada pengiktirafan halal daripada JAKIM dan kita ada juga ribuan testimoni di luar sana dan disokong pula dengan penyelidikan dan kita juga telah memenangi anugerah penyelidikan daripada Universiti Raja Malaysia. Menurut beliau, keselamatan produk adalah keutamaan yang diberi perhatian serius. Justru pengiktirafan UTM terhadap produk My Baby Cream adalah manifestasi terhadap kualiti produk penjagaan bayi ini. Setiap bahan yang digunakan seperti minyak habatus sauda, ekstrak bawang putih dan ekstrak lemon diuji kaji secara saintifik untuk memastikan ia menepati piawaian yang ditetapkan. Setiap usaha yang dilakukan ini juga bagi memastikan produk Maya Baby bertaraf antarabangsa sekaligus membuka peluang ekspor ke luar negara. Ketua sebuah badan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung ketegangan susulan isu karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW. Miguel Angel Moratinos yang mengetuai Perikatan Ketamadunan PBB turut menggesa persefahaman dan sifat saling menghormati meskipun berbeza agama maupun pandangan politik. Kenyataan Moratinos turut menyebut bahawa wakil tertinggi PBB bimbang dengan protes yang tercetus akibat sikap tidak bertoleransi oleh sebuah penerbitan berhubung kartun satira yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW. Kenyataan Moratinos menyusul berikutan kemarahan memuncak dunia Islam terhadap tindakan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang berkeras mempertahankan karikatur menggambarkan Nabi Muhammad SAW atas alasan kebebasan bersuara. Moratinos memberi amaran bahawa menghina agama dan simbol agama adalah provokasi terhadap kebencian dan keganasan melampau yang hanya akan memecah belahkan masyarakat. Tindakan Macron yang mengkritik Islam selain mendakwa bahawa agama itu mencetuskan krisis dan keganasan menimbulkan kemarahan dunia Islam sehingga tercetusnya protes ketika situasi COVID-19 semakin membimbangkan. Sebelum ini, Macron mengeluarkan kenyataan berkauman selepas insiden seorang guru dipenggal di pinggir kota Paris awal bulan ini. Ekoran Samuel Paty menunjukkan karikatur menggambarkan Nabi Muhammad SAW di dalam kelasnya. Ia kemudian disusuli tindakan provokasi majalah Charlie Hebdo yang menyiarkan semula karikatur menghina Islam yang membangkitkan kemarahan ummah di seluruh dunia. 16 maut manakala berpuluh lagi hilang dalam insiden tanah runtuh akibat taufan Molave yang membadai tengah Vietnam. Mayat mangsa ditemui tertimbus dalam lumpur sekaligus menjadi bencana yang serius sepanjang tahun ini.
Taufan Molaf melanda perkampungan di wilayah tengah semalam menyebabkan 2 mangsa terkorban, pokok tumbang dan bumbung rumah diterbangkan ribut. Selain itu, ia turut membawa hujan lebat ke kawasan yang sudah pun teruk terjejas dengan bencana banjir selama berminggu-minggu. Menurut pihak berkuasa, susulan 2 insiden tanah runtuh berasingan semalam, 53 orang dilapor hilang di 2 perkampungan di wilayah Kuang Nam. Ketika ini, usaha mencari mangsa hilang giat dijalankan. Dalam masa sama, pihak berkuasa berdepan detik sukar untuk tiba di lokasi kejadian. Taufan Molaf adalah bencana keempat seumpama itu yang melanda Vietnam bulan ini. Semalam, Taufan Molaf turut menyebabkan 26 nelayan hilang selepas bencana itu membadai pantai Vietnam. Vietnam bergelut dengan cuaca buruk dalam tempoh bertahun-tahun dan terbaru Taufan Molaf. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.